Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, saya Adam. So, hari ini saya ada buat job berkenaan dengan audio system kereta di kereta Proton Iris. Ini kereta Proton Iris. So, untuk kereta ni sebenarnya customer dia telah memasang audio system di kereta beliau yang telah mengupgrade dari segi speaker, full range, DSP, amplifier dan juga subwoofer. Tetapi dari segi sound, customer tidak berpuas hati dengan karakter suara yang beliau dapat. Setelah beliau mengupgrade audio system di kereta beliau, setelah beliau melihat di grup-grup audio system. So 3 hari ini beliau telah call ataupun WhatsApp saya bertanya berkenaan dengan audio system di kereta beliau, dan semalam dia telah datang berjumpa saya membawa keretanya, dan saya telah memberi penerangan berkenaan dengan audio system kereta dan juga nasihat pandangan berkenaan dengan audio system di kereta beliau. So hari ini saya akan start check dari segi solution, setup, lepas tu saya akan buat tuning. So jom kita tengok dari segi setup dan juga solution macam mana saya membuat di kereta Proton Iris. Okey, untuk audio system di dalam kereta ni, masalah yang pertama yang perlu kita tahu adalah ruang kereta. Ruang kereta dari segi interior design cabin kereta, sebab setiap kereta dia berbeza dari segi dia punya interior design. So kalau kita lihat dekat sini, customer telah membuat pemasangan full range yang menggunakan produk TPR. Player dia menggunakan original daripada Proton. Sebab kereta Iris ni saya tengok dari segi model dia adalah full spec lah. So dan juga dia telah memasang DSP. Ini adalah DSP. Dia telah memasang DSP. So apa lagi dia telah memasang subwoofer. So dia telah memasang subwoofer box dan juga amplifier. So kalau kita lihat dari segi wiring dia pun tidak ada keselamatan dari segi safety lah. So wiring ni pun jenis anda boleh lihat lah. Okey, sebab itulah saya bagi tahu untuk audio system kereta ni yang paling penting adalah installation, yang kedua adalah setup. So kalau installation kita buat bukan dengan cara yang betul, begitu juga dengan setup, so dari segi hasil dia memang akan ada problem. So kalau untuk kita mendapatkan sound system yang bagus tu agak susah lah kalau dari segi solution dan juga setup dengan cara yang tak betul. So sekarang ni saya akan buka seat. So saya akan bongkar dia punya solution dan juga setup. So saya akan setup yang baru. Ok, so saya dah buka seat. So dua seat saya dah buka. Ok, so inilah DSP dia. Customer telah memasang DSP. Dari segi wiring dia kurang kemas lah. Kalau kita lihat, dia boleh lari macam ni. So bahaya lah. Ok, kita akan buka player. Ok, so konsol tengah pun kita dah buka. So sekarang kita nak buka player. So player ni kita akan buka. So customer request nak pakai play Android. So kita akan gantikan dia menggunakan play Android. So kita akan buka player. Jom. So sekarang kita akan buka casing player original untuk kita gantikan dengan play Android. Dia nak tukar sekali dengan play Android. So play Android ni dia menggunakan 4 RAM 64GB. Jom kita buka. Ni play original. Ok, so player kita dah buka.
So ini adalah wiring daripada radio asal dia. So yang ni wiring untuk DSP, sebab dulu dia ada pasang DSP. So ini semua kita akan buka. So kita akan buat rewiring balik lah untuk kita set up 280 system. Okay, so dekat sini saya nak bagi sedikit penerangan. Ada customer dia bertanya kepada saya, setelah dia memasang DSP, tapi dari segi karakter sound bunyi tu tak ada apa efek, malah lebih teruk. Berpunca dia, yang pertama adalah punca dia adalah dari segi setup wiring. So macam kereta ni, kenapa customer cakap dari segi karakter sound system kereta dia tak begitu memuaskan. So bila saya dah check dari segi solution fail, so dari segi setup pun bermasalah. Sebagai contoh saya boleh bagi tahu kat sini. Ini adalah soket original daripada Proton. So bermakna player ni original daripada player original. So kalau kita menggunakan DSP, so dari segi wiring sebenarnya dia just plug and play. So dia tak ada melibatkan wiring original dipotong. So kalau kita lihat dekat sini, wire original diorang dah potong. So wire yang ni pula, yang diorang potong ni, daripada player diorang terus direct ke full range. So bermaksud full range ni dia tidak melalui DSP. So DSP ni dia pasang, dia hanya jalan untuk speaker depan dan juga speaker belakang. So dari segi setup dia, dia tak menggunakan AT system untuk depan. Dia hanya menggunakan DSP, sebab DSP ni dia ada built-in 4 channel digital. So 4 channel M ni dia hanya untuk bermain speaker pintu depan dan juga speaker pintu belakang. Dan untuk full range penambahan ni dia hanya direct daripada player. So dekat situ dari segi setup dah salah. Sebab kita tahu masalah di dalam kereta adalah location speaker berbeza-beza. So untuk tujuan kita setup aktif ni adalah supaya kita dapat respon speaker yang balance. So dekat sini wiring setup dia dah salah. So kalau kita lihat dekat sini, ini dah bukan just plug and play, ini original wire pun dah potong. So kesianlah untuk customer. So kalau korang nak upgrade audio system, make sure korang kena tahu yang paling penting adalah installation, yang kedua adalah setup. So kalau setup tak betul, korang dah pakai DSP ataupun korang dah pakai speaker yang bagus ataupun yang mahal, tapi dari segi setup installation tak betul pun tak guna juga. So dia samalah macam kereta ni. So tadi kita dah buka seat, kita dah angkat keluar. So kita dah tengok dia punya processor dan juga installation wiring. So sekarang kita akan buka door trim cover pintu untuk kita check pemasangan base sama ada betul ataupun tak. So kita saksikan. So kita dah buka cover pintu speaker kereta ni. So kalau kita lihat dari segi installation dia, pemasangan dia tak begitu kemas lah. Kalau kita tengok dari segi soundproofing, dia ada buat pemasangan soundproofing, tetapi dari segi pemasangan dia macam pasang tak pasang. So ini part yang paling penting lah, yang perlu kita ambil tahu. Kalau kita beli soundproofing, kita buat pemasangan, biarlah dengan cara yang betul supaya tak membazir. So kalau dia buat pemasangan macam ni, ini dah kira membazir. Sebab apa? Efek dia tak ada, pasang macam tak pasang. So kalau kita tengok dari segi dalam pun, belah bawah tak ada, ada part yang ada, ada part yang tak ada. So dari segi pemasangan dia kurang lah. So efek dia pun macam tak pasang. So dari segi speaker ni, customer ni menggunakan speaker vocal rasanya ni. So dari segi pemasangan dia pun, kalau kita tengok pun teruk jugalah. So saya akan set up balik dari segi solution, set up wiring dan juga tuning. So setelah kita check dari segi wiring installation untuk kereta Proton Iris ni, so kalau kita tengok dari segi wiring dia, banyak wire yang dia
potong sambung. So kalau kita tengok dekat sini ada 3 jenis wire yang dipotong sambung. So kalau dari segi produk, kalau kita ambil yang bagus pun, kalau dari segi wiring kita buat bukan dengan cara yang betul, so macam mana kita nak mendapatkan respon yang baik ataupun bagus di dalam kereta. So sebab itulah saya cakap dari segi installation dan juga wiring adalah penting untuk kita mendapatkan sound yang bagus ataupun baik. Okay, so aku dah bagi penerangan pasal setup wiring untuk audio system. So nanti aku akan buat balik wiring dia. So dah siap, nanti aku akan tunjukkan bagaimana untuk setup wiring dengan cara yang betul. Okey. So sebenarnya kalau kereta yang dah ada sound system, kalau dari segi installation dan juga setup tak betul, sebenarnya susah, banyak kerja yang perlu kita buat. So kalau korang tengok ni, banyak part-part yang aku kena buka, sebab aku kena check dengan teliti dan juga betul dari segi wiring yang telah dibuat, sama ada betul ataupun tak. So barulah aku boleh buat setup yang baru dan betul, supaya tidak ada kekeliruan lah. Nampak? So semua kena buka. So bila kita buka ni, kita akan vacuum balik. So bukan senang lah, berbanding kalau kereta yang tak ada lagi buat sound system. Bila kita buat, dia lebih mudah sebab kita tahu cara nak buat dengan cara yang betul. Itu sebab itulah kalau nak check sound system yang dah ada ni, dari segi upah dia mahal. Sebab banyak benda yang perlu kita check, perlu kita buka. Kita kena check dari segi solution, wiring, terbang ke tak terbang ke, Maggi goreng ke. Walaupun ni kereta baru Okay, so kereta Proton Iris ni saya dah check dari segi solution dan juga setup. So banyak yang tak betul dan banyak yang bermasalah. So hari ni saya akan buat balik dari segi solution dan juga setup, dan saya menggunakan barang yang sedia ada daripada kereta customer. Cuma saya menambah barang-barang yang perlu untuk kita mendapatkan sound yang bagus. So saya menggunakan RCA cable reference daripada TPR product. So ini RCA cable, sebab kita tahu untuk mendapatkan sound yang bagus, yang paling penting adalah dari segi quality produk. So saya menggunakan RCA cable daripada produk TPR. Amplifier saya menggunakan balik barang daripada customer, iaitu Orion dan juga Audison. Lepas tu DSP saya menggunakan Helix DSP 0.2 8 channel, dan saya menukar player original dari Proton tukar kepada player Android. Android ni saya menggunakan 4 RAM 64GB, dan juga Furen ni customer dah pasang, so saya pakai balik, dan juga Mi Bass daripada Focal. So saya akan menggunakan setup wiring 280 system, menggunakan setup yang betul lah. Okay, so jom kita lihat dari segi pemasangan dan setup dengan cara yang betul. Okay, untuk kereta Iris ni setup saya menggunakan DSP daripada brand Helix 8 channel lah, DSP 0.2 8 channel DSP processor. Okay, buka. Ini untuk kabel cocok dari komputer, laptop. Okay, so ini DSP. Okay, so ini DSP. Saya menggunakan Helix DSP 0.2. Ini produk daripada Germany lah. So kalau kita lihat kat sini, dia ada 8 channel RCA output, dia ada 6 channel RCA input, dan juga dia ada 6 channel high level input, dan juga dia ada optical lah. Okay, so kita akan pasang dekat kereta Iris ni. So untuk amplifier pula, dia ada penambahan amplifier. So amplifier ni daripada customer, dia ada amplifier Audison 2 channel, dan juga Orion 2 channel HCCA punya model. Yang ni model yang first generation Orion lah. Ini model yang memang dah lama lah, dah lebih daripada 10 tahun dah ni. Begitu juga dengan Audison model ni.
Ini pun modem pun dah nak dekat 10 tahun. So customer dia ada amplifier, so kita akan set up untuk kereta ni menggunakan 2 biji amplifier 2 channel daripada Audison dan juga Orion. So kita akan set up kereta ni 2-way active system menggunakan DSP daripada Helix. Okey. Okay, so soundproofing kita dah set install untuk second layer bahagian luar, sebab sebelum ni customer ni dia soundproofing di kereta dia hanya membuat satu layer. So di bahagian luar dia tak membuat soundproofing. So sekarang kita buat soundproofing untuk second layer, so jadi bermakna dah ada 2 layer. So inilah saja kita memasang soundproof. So lepas ni kita akan pasang speaker. Kita siap pasang speaker, kita akan pasang amplifier. Okey. Okey, so kita dah siap pemasangan installation wiring untuk DSP, amplifier. So power cable kita dah cari, wire speaker kita dah tarik, RCA cable pun kita dah tarik. So sekarang tinggal grounding cable untuk amplifier dan juga DSP. So untuk grounding cable ni pula saya akan bagi sedikit penerangan, sebab ramai yang keliru ataupun kurang faham berkenaan dengan grounding point. Sebenarnya grounding point ni untuk amplifier bukan hanya power cable saja yang penting, tak. Tetapi dua-dua point penting untuk positif dan juga negatif point. Kalau kita positive point kita menitik beratkan tentang point dari segi aliran current, begitu juga dengan negative point. Dua-dua paling penting. Kalau tak, dari segi masalah akan timbul lebih banyak. Dari segi amplifier akan cepat panas, bateri kereta akan cepat rosak. So untuk video ni saya akan bagi penerangan berkenaan dengan grounding point untuk amplifier. Macam mana kita nak tahu dekat mana point yang bagus untuk kita mendapatkan grounding point untuk amplifier. Okey. Okey, untuk mendapatkan grounding point untuk amplifier, yang pertama sekali kita perlu ada multimeter lah. Sebab kita nak mendapatkan bacaan yang tepat ataupun yang sesuai untuk kita cari dekat mana grounding point yang bagus untuk kita memasang amplifier. So kita ambil multimeter. So kita akan check. Okey, cara untuk kita check grounding point untuk amplifier, first thing kita check dekat grounding point yang utama, iaitu di terminal bateri. So kita ambil multimeter. So kita pergi kepada ohm. So kita tutup buzzer. Okey, kita test. Yang positif ni kita pergi ke bateri, terminal bateri. Yang negatif ni kita akan pergi ke terminal bateri negatif. So dekat sini kita tengok bacaan dia adalah kosong. 0.0. So dekat sini grounding point kita perlu ikut dekat point yang utama ni. Kalau dia tulis 0.0 maknanya baguslah. Kalau okey, untuk kita check grounding point dekat dalam kereta, so kita ambil satu wire, kita ikat dekat terminal bateri ni. Terminal bateri ni, wire ni kita bawa masuk dekat dalam. So masuk ke dalam ni kita ada clip lah. Yang ni clip ni, so kita ikat kat terminal, lepas tu kita test kat mana point yang sesuai untuk grounding point untuk amplifier. Okey, untuk dalam pula, untuk kereta Proton Iris ni, saya lihat untuk grounding point saya ada jumpa satu tempat skru yang dah ada ni. So saya gosok dia punya pin ni.
pencet ni supaya bila saya ikat grounding ni dia betul-betul kena dekat besi body, bukan dekat cat body. So sudah gosok, so kita check untuk point ni sesuai tak untuk kita buat grounding point untuk amplifier. Okay, cara dia macam tadi kita dah check dekat depan grounding point utama daripada bateri, bacaan dia adalah 0.0. So dekat dalam ni pun kita akan check, kita akan buat supaya dapat 0.0. So kat sini meter dulu lah. So bila saya touch dia akan baca. So 0.0. So untuk point ni adalah sesuai untuk grounding point untuk amplifier, sebab dia punya grounding sama point dia dengan terminal bateri depan. Kadang-kadang ada setengah orang pasang amplifier ni grounding ni dia jumpa mana skru dia main ikat. Sebenarnya tak bagus lah untuk macam tu, sebab kita tak tahu point yang kita ikat tu bagus ke tak bagus untuk grounding point. Contohnya kadang macam seat, screw seat ni. So screw seat ni sebenarnya tak bagus untuk grounding point, sebab dari segi aliran grounding dia tak sama dengan point dekat bateri. So dia efek dia akan makan current bateri, amplifier akan cepat panas, sebab aliran positif dan juga negatif dia tak balance. So kita try kalau kat sini kita try. So kita tengok bacaan dia, nampak bacaan dia tak stable. Kalau kita tengok dekat sini bacaan dia tak stable. Nampak? So bacaan dia tinggi. Bacaan dia tinggi. So untuk grounding point dekat sini tak bagus. So ini adalah cara ataupun tip macam mana kita nak check untuk grounding point yang sesuai untuk kita pasang dekat amplifier. Okey, untuk pemasangan power point daripada fuse, pertama sekali kita kena cas untuk current input. Kita pakai test light. So kita akan cas. Nampak? Sebab apa kita menggunakan test light untuk kita cas? Sebab amplifier ni dia ada capacitor dekat dalam. So kalau kita tak ada cas, kita main pasang aja ataupun kita main masuk aja fuse ataupun wire dekat terminal bateri, so dia akan ada spark. So untuk spark ni sebenarnya tak elok lah untuk amplifier, sebab dia akan merosakkan kapasitor yang ada di dalam amp. So kalau korang nak jaga korang punya amplifier lebih tahan lama, so sebelum kita memasang fuse ni kita kena cas, bagi current flow tu masuk dulu. Bila dia dah masuk, baru kita masukkan fuse ataupun terminal wire di dalam terminal. Ok, so kereta ni dah siap install DSP, amplifier, wiring, solution semua dah siap. Ok, dah siap. So kereta ni saya setup, saya menggunakan player Android, DSP Helix, M2 channel Audison dengan M2 channel Orion. Ok, jom kita try. Tapi ni belum tuning lah. So kita test, tengok, kita dengar. So Android ni saya menggunakan optical output pergi ke DSP Helix, sebab DSP Helix ni dia ada optical input. So apa itu optical? Optical ni kabel jalan cahaya lah. So kalau kita tengok, okay, ni ada suara input. Nampak tu cahaya. So Android ni 4 RAM 64GB, dia dah ready optical output. So kalau nak guna optical output boleh, nak guna RC output boleh, nak guna high input pun boleh. So bergantung kepada setup lah. So setup kereta ni dia menggunakan DSP daripada Helix. So Helix ni dia dah ada optical input. So saya menggunakan optical output daripada player pergi ke DSP. Okay, so kita pasang balik. Okay, alhamdulillah dah siap dah semua kereta ni.
video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dia